Sebelum aku mulakan trip ni, aku ambil masa 6 bulan awal untuk preparation. Perkara pertama sekali yang aku tekankan dalam preparation ni adalah cara-cara nak beli tiket train, dan lagi satu cara nak bergerak, terutama sekali daripada China untuk menuju ke Mongolia. Jadi kat sini aku banyak buat research dekat internet, cari maklumat pasal macam mana aku nak naik train dan train nombor berapa yang aku patut naik untuk bergerak ke sempadan Mongolia. Daripada Kuala Lumpur ke Beijing, dia punya penerbangan dia ambil masa selama 5 ke 6 jam. Perasaan aku masa aku sampai Beijing, aku rasa macam agak shock sikit. Aku rasa macam terkejut sebab ini memang first time aku jejak kaki kat negara asing ni. Dan lagi satu, aku rasa agak janggal sikit lah dengan cuaca dia. Sampai Beijing, China je, sebenarnya tak banyak, aku dapat rasakan tak banyak perbezaan lah. Cuma banyaklah polis memang normal lah kalau kita sampai ke ibu negara, sebuah negara tu banyak polis kan, lagi-lagi dekat airport. Jadi sebenarnya rasa agak secure kat situ lah, banyak polis. Tapi berbanding dengan pengalaman aku semasa aku berbasikal, aku pernah berada di bandar-bandar kecil. Kat situ security diorang agak normal, agak longgar lah berbanding dengan bandar-bandar besar. Jadi agak normal lah kita pergi ke mana-mana ibu negara pun memang banyak lah security. Tapi yang secara jujurnya aku cakap, bila kita sampai negara China, walaupun kita tahu negara China ni dia punya dasar kerajaan dia adalah komunis, bila kita sampai sana tak banyak beza lah, cuma agak secure sedikit lah. Perkara pertama yang aku buat semasa aku sampai di airport Beijing adalah cari internet connection lah, sebab aku nak maklumkan keluarga aku yang aku dah sampai. Dan yang lagi satu, aku nak maklumkan host aku. Sebelum aku bertolak ke Beijing, aku dah berjaya dapatkan host daripada Couchsurfing. Jadi aku tinggal bersama host aku ni. Jadi perkara pertama sekali aku sampai ke airport Beijing, aku akan cari internet connection dan aku akan cari cara macam mana aku nak contact dia. Masa tu aku sampai dalam awal pagi, jadi aku terpaksa duduk sebentar dekat airport selama beberapa jam untuk aku tunggu semua public transportation untuk beroperasi lah seperti biasa. Dekat China ni mereka ban perkhidmatan internet service macam Google, tapi kita sebenarnya masih boleh gunakan perkhidmatan Google dan yang lain-lain lah, seperti WhatsApp dengan melalui VPN. Tapi sebenarnya kalau kita gunakan VPN ni atas risiko kita sendiri. Walaupun menurut undang-undang negara China ni sebenarnya dilarang sama sekali penggunaan VPN ni. Tapi kita masih boleh guna. Jadi dekat situ kita masih boleh gunakan perkhidmatan Google. Dekat situ lah kita boleh refer, kita nak update kita punya status dekat social media, kita nak hantar WhatsApp semua. Untuk bab makanan pula, dekat China ni sebenarnya agak susah sikit nak cari makanan halal. Dekat Beijing, ada beberapa restoran yang menyediakan makanan halal. Sebab Beijing ni kita tahu memang bandar ibu negara China, jadi memang turistik. Semua pelancong dari dunia memang akan datang ke ibu negara ni lah. Jadi memang terdapat restoran-restoran halal di sekitar Beijing. Tetapi dia, kalau dekat Beijing, kalau dekat restoran halal ni, dia juga menyediakan minuman keras. Jadi dekat situ terserahlah kepada kita nak makan di kedai itu ke ataupun tak. Ataupun kita boleh guna cara lain, kita boleh beli makanan-makanan daripada supermarket, makanan-makanan yang ready to eat lah, macam snacks ke apa semua, atau makanan yang boleh dimasak seperti mi segera dan yang lain-lain lah. Untuk trip yang pertama ni memang aku tak berani lah kalau nak tidur bersepah-sepah macam trip yang kedua aku buat semasa aku di Eropah. Jadi dekat China ni sebenarnya aku tak recommend untuk korang tidur sepah-sepah, tidur kat tepi jalan ke, tidur kat bawah jambatan, memang aku tak recommend sama sekali. Dekat Beijing ni banyak hostel-hostel yang disediakan dengan harga yang
agak berpatutan. Masa aku kat Beijing ni, aku dapat peluang lah untuk melawat ke The Great Wall of China, dan lagi satu aku melawat tempat-tempat seperti Forbidden City. Tembok besar China ni sebenarnya adalah satu tembok yang panjang dia lebih kurang 21,000 km. Tembok ni sebenarnya bermula daripada barat China sehinggalah ke timur China, dan tujuan asal Tembok Besar China dibina adalah untuk menghalang daripada serangan bala-bala tentera Mongol lah pada ketika itu. Dia dibina seawal abad ke-7 sebelum Masihi. Kalau kita pergi ke Beijing ni, kalau kita tak melawat ke Tembok Besar China ni, memang tak komplit lah perjalanan kita. Sebab dekat situ kita boleh lihat lah bangunan yang agak ancient, agak purba. Ia masih berdiri kukuh walaupun usia dia dah mungkin ratusan atau ribuan tahun. Aku sangat recommend untuk korang datang ke Beijing. Sebab apa? Dekat Beijing ni, walaupun kita tahu negara China ni sangat-sangat pesat membangun, jadi aku sangat recommend untuk datang ke Beijing ni. Sebab apa? Sebab dekat situ kita masih boleh lihat nilai sejarah lampau dia lah. Kita boleh tengok bangunan-bangunan lama, sebagai contoh Tembok Besar China, dan lagi satu ada Forbidden City. Kat situ kita boleh tengoklah nilai sejarah China ni. Dekat bandar-bandar lain pun ada juga, seperti di Xi'an. Banyak lagi lah lokasi-lokasi yang menarik untuk kita melawat China ni. Jadi aku sangat suggest korang untuk melawat ataupun melancung di negara China ni lah. Terutama sekali bandar Beijing lah. Setelah hampir seminggu aku berada di China, aku pun menuju ke negara seterusnya, iaitu Mongolia. Sebab apa aku pergi Mongolia? Tunggu video yang seterusnya.